Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaki bin Masali memegang nomor metrik BA 24160-297. Saya memegang watak sebagai Encik Latif, di mana Encik Latif merupakan seorang pegawai lelaki yang berpikiran terbuka, rasional dan lantang menyuarakan ketidakadilan yang berlaku dalam sistem kenaikan pangkat di tempat kerja. Watak yang saya pegang ini memainkan peranan penting sebagai penyokong kepada Puan Aina, rakan sekerjanya yang sering diketepikan walaupun berkelahi. Sebagai Encik Latif, saya akan membawa suara keadilan dan menjadi cermin kepada nilai integriti dalam organisasi. Saya Nur Azam bin Abdullah, pemegang kad matriks BA 24160-869. Memegang watak utama yaitu Puan Aina, seorang wanita pegawai wanita yang berpengalaman dalam bidang kerjanya yang sering diketepikan ketika kenaikan pangkat. Nama saya Muhammad Ahmad Syafiq bin Sapar, memegang nomor matriks BA 241100606 dari kumpulan 21. Saya memegang watak sebagai Encik Rahman. Encik Rahman merupakan pengarah jabatan ataupun pihak atasan. Beliau merupakan tunjang utama ketidakadilan dalam pemilihan calon kenaikan pangkat. Encik Rahman sering mengetepikan wanita karena pemikirannya yang membuatkan keputusan kenaikan pangkat mencetuskan konflik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Khairun Nabil bin Syarudin, pemegang nomor matriks BA 241100425 dari kumpulan 21. Saya memegang watak sebagai narrator, di mana saya akan membawa Anda menelusuri perjalanan kisah ini, menggambarkan suasana dan menyampaikan setiap emosi yang tersembunyi di sebalik dialog dan tindakan mereka. Kisah ini bukan sekadar tentang tempat kerja, tetapi tentang perjuangan, keadilan, dan harapan. Saya Muhammad Tasuki Alfi, nomor metrik BA 24160-865, nomor kumpulan 21, memainkan watak sebagai Encik Faizal yang berperanan sebagai pegawai pengurusan calon kenaikan pangkat yang bersikap rasional dan adil. Nama saya Muhammad Nazif bin Abdul Himah, memegang nomor metrik BA 24160-697 dari kumpulan 21. Watak yang saya pegang adalah watak Encik Hafiz. Peranan Encik Hafiz adalah seorang pegawai muda yang dinaikkan pangkat walaupun mempunyai pengalaman cetek. Tetapi walaupun dinaikkan pangkat, Hafiz merasakan bahwa sistem kenaikan pangkat tidak adil. Di sebuah pejabat kerajaan negeri, Puan Aina merupakan seorang pegawai wanita yang berwibawa dan berhikmat dengan penuh dedikasi. Satu hari, Encik Latif, rakan sekerjanya, datang dengan berita baik. Aku dengar ada kekosongan untuk jawatan timbalan pengarah. Kau nak mohon? Memohon, aku pun rasa ragu-ragu sebab banyak kali sudah coba tapi tetap tak berjaya. Aina, aku rasa kau lebih layak memegang jawatan ini berbanding pegawai yang lain. Tapi aku faham kenapa kau kecewa. Mungkin sebab aku perempuan, wanita. Mereka lebih yakin kepada pemimpin lelaki mungkin. Kalau begitu, kita ubah cara mereka berpikir. Kali ini, kau mohon, aku sokong penuh. Baiklah, Mr. Latif. Dalam bilik pengurusan, penilaian calon kenaikan pangkat sedang berlangsung. Malangnya, penilaian itu dipandu bukan semata-mata oleh prestasi, tetapi oleh prasangka. Assalamualaikum Tuan. Salam. Pagi Tuan. Sudah duduk. Tuan, ini adalah senarai calon. Dari segi KPI, Tuan boleh lihat di situ Puan Aina yang paling tinggi. Aina? Ya. Saya akui dia rajin. Tapi dia ada anak kecil kan? Kalau dia perlu banyak cuti, bagaimana? Tapi produktivitinya tak pernah terganggu Tuan. Cis, saya lebih yakin dengan Hafiz. Dia bujang,
muda, tak banyak komitmen. Dan dia lebih kuat dari segi fizikal dan mental. Tapi pengalaman Hafiz masih cetek, Tuan. Kita perlukan seorang yang senang dikawal dan fleksibel. Hafiz sesuai. Hari yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Semua kaki tangan turut hadir untuk mendengar keputusan pelantikan calon timbalan pengarah. Dengan sukacitanya, saya umumkan bahwa Encik Hafiz akan dilantik sebagai timbalan pengarah yang baharu. Dan ini Encik Hafiz boleh berdiri ke depan dan beri sepatah dua kata. Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Terima kasih kepada pengarah kita kerana telah melantik saya sebagai timbalan pengarah yang baru. Dengan jawatan ini saya akan buat tugas ini dengan jayanya dan berintegriti. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Aina, aku paham perasaan kau. Tapi aku rasa ni tak adil lah. Apa? Aku dah agak dah. Walau macam mana pun, benda dah terjadi kan Encik Latif. Di ruang rehat, Aina duduk termenung. Dia tidak menangis, tetapi air mata di hatinya tidak mudah kering. Latif bukan hanya rakan sekerjanya, tetapi juga mentor yang prihatin. Aku faham perasaan kau, Aina. Tapi kau tak boleh putus asa macam ni. Susah lah Encik Latif. Aku dah bagi 100%, tapi tetap sama. Mungkin sebab aku wanita, perempuan. Kau tahu tak? Dulu aku pernah diabaikan sebab asal usul aku. Tapi aku terus maju dan aku tak pedulikan apa macam pasal aku. Sekarang ni giliran kau untuk buktikan bahawa sistem ni perlu diubah. Giliran aku, bagaimana kalau suaraku tidak didengar? Kalau kau tak bersuara, mereka pasti akan terus tutup telinga. Jadi mari kita suarakan sesuatu. Di suatu petang, 4 orang pegawai duduk bersama. Masing-masing membawa perasaan dan pandangan yang berbeza. Tetapi matlamat mereka sama, yaitu keadilan. Aku akui, sistem ini memang bias. Aina patut diberi peluang. Saya pun merasa serba salah sebenarnya. Saya pun tidak menyangka untuk menyandang jawatan ini kerana Aina lebih berpengalaman dari saya. Saya bukannya maukan jawatan itu secara percuma. Saya cuma maukan keadilan tanpa sebarang diskriminasi. Kalau macam tu, kita jumpa dengan pengarah. Tapi kita kena ada hujah dan bukti yang kukuh. Buat pertama kalinya, suara yang selama ini diam, kini tampil di depan kuasa. Mereka tidak membawa kemarahan, tetapi kebenaran. Tuan, saya ke sini bukan untuk mengubah keputusan, tetapi untuk memperbetulkan sistem. Tuan, menurut statistik jabatan kita, lebih 40% pekerja wanita tidak dinaikkan pangkat dalam 10 tahun kebelakangan ini, Tuan. Kalau kita menilai berdasarkan jantina, saya rasa kita akan kehilangan banyak bakat yang berharga. Baiklah, saya akan arahkan semakan semula dasar penilaian. Kita akan pastikan merit jadi asas utama. Perubahan tidak akan berlaku dalam sehari, tetapi keberanian untuk bersuara itulah bodinya. Hari ini, Aina bukan sekadar seorang pegawai, tetapi sebuah simbol harapan. Saya bukan wanita pertama yang terpikir, tetapi saya ingin menjadi wanita pertama yang bersuara. Saya percaya, bila kita bersuara, kita akan dapat membuktikan nilai diri sebenar kita. Kita tidak sepatutnya menindas kaum wanita
Karena kaum wanita juga manusia biasa yang ingin mencari pekerjaan. So, siapa kata wanita tidak boleh memimpin? Oke, itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 21. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.